sebab tu saya kata mesti dilakukan satu sesi libat urus di antara kerajaan negeri, pihak owner of the project, kontraktor dengan masyarakat, supaya semua perkara-perkara yang dibangkitkan boleh dibincangkan dengan baik. Ketika ditemui Kini TV minggu lalu, Adun Gombak Setia Hilman Irham mendakwa kerajaan negeri sehingga hari ini tidak mengadakan sebarang sesi libat urus bersama penduduk Gombak Utara berhubung pembinaan projek laluan Rel Pantai Timur ECRL. Menurut Hilman, penduduk tidak membantah projek ECRL namun memerlukan penjelasan yang jelas dan lengkap berhubung projek tersebut. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, daripada awal pun saya nak bagi tahu bahawa rakyat di Gombak ini kita tidak pernah menolak sebarang pembangunan yang ingin dibuat. Tetapi kita nak pastikan pembangunan yang berlaku dalam kawasan kita adalah sebuah pembangunan yang benar-benar berkualiti untuk rakyat, dapat meningkatkan taraf hidup rakyat dan pada masa yang sama memberikan limpahan ekonomi kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Apa gunanya rakyat terpaksa menderita selama bertahun-tahun akibat daripada projek yang berlaku ini, tetapi akhirnya rakyat tidak mendapat limpahan daripada projek tersebut, tetapi yang menikmati projek tersebut adalah orang-orang yang bukan tinggal di kawasan ini. Rakyat tak susah. Misalnya masalah yang sehingga hari ini diadukan oleh warga yang ada di sekitar Batu 12 sehingga Batu 16. Kebanyakan rumah mereka retak kerana pengeboman yang dibuat oleh pihak kontraktor untuk membuat terowong daripada Bentong ke Alang Sendayu. Perkara itu mesti di-embrace. Dan perkara itu mesti melibatkan semua pihak. Sama ada pihak kontraktor, pihak PDRM yang memberikan kelulusan untuk membuat letupan, pihak Pejabat Tanah dan Daerah Gombak, semua pihak mesti dilibatkan. Kerana rumah penduduk retak. Itu. Kemudian aduan-aduan di sekitar kawasan ini. Kampung Sungai Salak, Rawiyah Jaya, Sungai Cincin, Desa Mukmin. Mereka sehingga hari ini, mereka tak jelas. Mereka tak jelas. Rumah siapa yang kena, rumah siapa yang tidak kena. Tak ada apa-apa pemakluman. Tiba-tiba bangun pagi ada tanda X di pintu rumah. Jadi ini adalah perkara yang sangat mustahak kerana rakyat berhak untuk tahu maklumat yang tepat daripada kerajaan kerana sekali lagi merekalah yang memberikan kelulusan kepada projek ini. Beberapa penduduk daripada 16 kampung di sekitar Gombak Utara yang ditemui Kini TV memberitahu bahawa mereka sentiasa berjaga-jaga sejak projek pembinaan ini dimulakan. Penduduk kampung tempatan ketika ditemui menyuarakan kebimbangan bahawa mereka kini hidup dalam ketakutan. Tentang mesin piling, mesin jentera-jentera besar yang ada sekarang dekat Sungai Cincin ni, sedangkan diorang tak kaji dulu sekeliling mesin tu ada penduduk yang berdekatan di situ. Contoh salah satunya Tadika Kemas. Tadika Kemas tu betul-betul tak sampai 100 meter, betul-betul dalam 20 meter, 10 meter ada dekat belakang Tadika Kemas tu. Jadi membahayakan pelajar-pelajar Tadika tu. Pasal sekarang ni mesin piling tu kalau dah bergerak betul-betul dekat dengan Tadika, lepas tu Tadika tu boleh bergegar Tadika. Jadi sekarang ni yang Tadika ni usia sekolah Tadika ni usia dia dalam 30 tahun. Jadi dia punya struktur bangunan tu bagi saya tak terlalu kukuh. Jadi bila mesin piling ni bergegar Tadika. Jadi bahaya budak-budak kat dalam Tadika tu lah, dan cikgu-cikgu yang mengajar kat situ. Jadi bukan tu saja, diorang boleh tutup jalan utama. Ibu bapa yang nak hantar anak-anak ke sekolah kan. Jadi sekarang ni bila sesi habis sekolah, ibu bapa kena pusing jauh, kena U-turn jauh nak ambil anak ke sekolah ataupun nak hantar anak ke sekolah. Kami telah menghadapi kegusaran hidup yang begitu lama since 2016 bila kita dapat tahu projek ni
akan melalui kawasan daerah Gombak. Terutama kami duduk di dalam kawasan hutan simpan dan juga reserve Melayu. Di sini ada 3 bahagian penting untuk kami tekankan, iaitu SIA, Social Impact Assessments, sebelum dan selepas. Sebelum projek dijalankan, bagaimana kehidupan masyarakat di sini, dan selepas ada kereta api, bagaimana mereka akan hidup dengan, kereta api ini akan bawa muatan dan akan ada gangguan bunyi. Kita dekat dengan surau, kita dekat dengan community. This is a high density populated area. So, jadi pada pandangan kami sebagai suara masyarakat Gombak menyarankan agar MB selaku ahli Parlimen Gombak memberi penjelasan turun kepada rakyat yang telah hidup dalam kegusaran tentang keselamatan anak ke sekolah, tentang perjalanan mereka ke tempat kerja kerana kenderaan besar keluar masuk yang telah kerap dan terlalu tinggi traffic yang dilakukan tu. Projek Israel masuk, setengah rumah terlibatlah dengan projek Israel. So kami sentiasa dipanggil meeting dengan Israel. Lepas tu kami tak dapat apa-apa result daripada Israel lah, dan kami pun tak tahulah status kami dekat dalam desa Bukwin Permai tu macam mana status kami. Sebab macam tergantung je kan, tak ada apa-apa keputusan. Sekarang ni kami tak minta banyak kan, macam kami sokong apa-apa projek kerajaan yang ada dalam Gombak. So tapi berperi kemanusiaan sikit lah. Tak bolehlah nak halau kami macam tu saja. At least bagilah kami rumah kan. Rumah yang yorang macam yorang nak rumah, korang kena bayarlah rumah kan. Simple je kerja tu kan. Tak bolehlah kata nak halau macam tu je. Sebab kami bukan pendatang, kami warga negara. Masyakini telah menghubungi kerajaan negeri untuk mendapatkan maklum balas berhubung dakwaan ini.